Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sharifah Alia dan anda sedang menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan tips-tips pembelajaran mana yang patut yang dapat insya-Allah membantu ibu-ibu, bapa-bapa, penjaga-penjaga dan anak-anak kami remaja ataupun pre-teens ke apakah membina juara di dalam diri kita, dalam ekosistem kita. Okey? Sebelum kita kemukakan topik pada hari ini, apa kata kita ucapkan selamat datang, hello kepada tetamu online kita. Kita ada Melati, Dahlia, Cempaka dan juga Encik Suhaimi. Kerana hari ini kita akan membincangkan pendidikan reproduktif dengan anak-anak kami, dengan remaja kami. Apakah yang paling dirisaukan ibu bapa zaman ini? Itulah antara soalan yang telah ditanya dalam survey sewaktu tim Membina Juara dok buat kajian, okey? Dan pendidikan untuk rancangan ini. Awal-awal dulu kita dah tanya dah soalan ini. Apa yang paling dirisaukan ibu bapa? Jawapan yang paling popular, yang paling banyak kali muncul dalam survey tersebut adalah bagaimana nak bincang dan mendidik anak-anak tentang pendidikan reproduktif. Walaupun akil balik atau puberty merupakan milestone yang utama bagi seorang remaja, kita ni yang dah besar panjang, yang dah matang kononnya, yang dah tua bangka ni, yang masih lagi hadapi masalah nak bincang hal-hal reproduktif dengan anak-anak kita, anak-anak mereka, anak-anak anda semua. Ada yang tak selesa lah, ada yang segan lah, ada yang langsung tak terfikir pun. Kalau nak ikut senang kan, memanglah boleh buat tak tahu, nanti-nanti pandai-pandai lah dia orang belajar sendiri, pandai-pandai lah nak hidup. Tapi kalau dah mereka mencari maklumat dari tempat-tempat ataupun sumber yang kurang bertauliah, tak kebahaya. Itu kita selalu terlupa ya. Pelbagai kajian yang telah dilakukan di Malaysia telah menunjukkan anak muda remaja belia kita terlalu naif dan cetek ilmu pengetahuan mengenai apa itu hubungan intim atau reproduktif. Malah ada juga jumlah besar yang tak pasti bagaimana boleh terjadinya kehamilan atau mengenai kesihatan sistem pembiakan mereka sendiri. They don't know their own bodies. Okay? Ini remaja ya. Bukan anak-anak kecil ya. Remaja. Tapi, walaupun ilmu pengetahuan basic didapati tidak mencukupi atau kurang di kalangan remaja kita, kajian yang lain menunjukkan ramai remaja di Malaysia yang tetap melakukan hubungan intim itu seawal usia 14 tahun. 14 tahun tu baru tingkatan 2 ya. Kawan-kawan, okey, 14 tahun. Oleh kerana kurang didikan mengenai kesihatan reproduktif ini, ada yang terjerumus ke arah aktiviti yang melulu dan mengundang bahaya. Akibatnya, kehamilan wanita, pembuangan bayi, pengguguran, STD ataupun penyakit kelamin dan macam-macam lagi. Okey? Kajian telah lama menunjukkan yang patut jadi pendidik paling ideal hal-hal kesihatan reproduktif ini adalah ibu bapa dan penjaga kita sendiri. Tapi yalah, ada komuniti kita ni dekat Malaysia ni segan, buat indah tak indah, tak selesa dan sebagainya. Alasan-alasan ini menghalang anak-anak remaja kita mendapat maklumat dan didikan yang cukup. Jadi, adakah kita akan terus begini wahai ibu bapa sekalian? Adakah kita akan terus menggunakan alasan segan lah, tak selesa lah, itulah inilah, atau patutkah kita mengambil langkah mengikut arus peredaran masa dan mula berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak kami sekarang? Tapi ada ke cara yang lagi senang, yang kurang kekok untuk memulakan diskusi mengenai kesihatan reproduktif ini? Itulah yang kami ingin huraikan bersama-sama di Membina Juara hari ini, dan panel pakar yang paling ngam untuk perbincangan ini tentunya Profesor Datin Dr. Mariani Magno, pakar psikologi kanak-kanak. Selamat kembali, Prof. Terima kasih, Lia. Kita sebenarnya dah lama dah tunggu topik ini kan, Prof, kan? Ya, lama sangat. Sebab saya rasa ia adalah satu topik yang sangat-sangat penting. Contohnya anak saya sendiri, yang paling tua dah 12 tahun. Anak-anak lelaki saya 6, 4, muda lagi. So, sempatlah saya bersiap sedia ni. Awal-awal bersiap sedia. So, tapi saya tak nak anak-anak saya, biarpun yang perempuan ataupun yang lelaki, menjadi sekadar statistik yang tak tahu apa benda, yang tak tahu apa yang penting, apa benda, you faham tak? Tapi pada masa yang sama ada rasa macam pelik dan kekok kalau nak cakap dengan anak-anak perempuan saya senang sikit, nak anak-anak lelaki nanti macam mana? So adakah kalau dalam kes macam tu yang saya lagi selesa dengan anak perempuan, kalau anak lelaki saya biarkan cikgu-cikgu ajar boleh ke? Ataupun dia orang belajar je lah dengan video YouTube ke apa ke?
Okey, sebenarnya pendidikan reproduktif ini sebenarnya satu perkara biasa. Okey. Ya, cuma disebabkan oleh kesantunan masyarakat kita, adab, malu, segan. Jadi seperti Lia sebut tadi, okey, kalau saya boleh cakap dengan anak perempuan, kalau yang lelaki bagaimana belajar kat sekolah, kita kena ingat dekat sekolah pun cikgunya perempuan juga. Kadang-kadang ada cikgu lelaki. Betul. Bagaimana kita nak didik mereka tentang pendidikan reproduktif ni ya? Dia sebenarnya kita tak boleh katakan waktu remaja saja kita terus cakap. Kita patut anak itu bermula sejak mereka tak boleh bercakap lagi. Right. Contohnya apabila bercakap dengan mereka ketika mereka mandi, kita dah harus mula sikap terbuka. Maksudnya kita dah mula namakan orang kata bahagian sulit itu dengan nama yang betul. Right. Kalau kita daripada negeri-negeri mana pun boleh digunakan dialek masing-masing, tak ada masalah. Baik. Cuma janganlah disamakan dengan nama bunga, nama burung. Faham. Jadi itu seolah-olah macam tertutup. Jadi orang kata sikap terbuka tu perlu ditanam dalam diri mak ayah tu sejak daripada kecil lagi lah. Contohnya alat kelamin lah, betul lah kan? Ya, betul lah. Kalau alat kelaminnya yang lelaki, sebut yang lelaki yang betul-betul. Sebut yang lelaki yang betul-betul. Right. Labelnya. Kalau yang perempuan, sebutlah termnya yang sesuai. Okay. Jadi janganlah diganti dengan nama bunga, dengan nama itu, dengan nama ini. Faham. Kerana kita perlu ajar anak-anak itu, dan apabila mereka masuk usia 2 hingga 5 tahun, kita ajar pula dia bahagian-bahagian mana, dalam bahagian anggota mana badan ini yang merupakan yang paling penting yang perlu dijaga. Right. Kanak-kanak ni bila kadang ada kawan dia nak pinjam barang mainan dia marah. Minta kebenaran dulu. Begitu jugalah bahagian anggota badan ini harus ada orang kata sempadannya. Kalau saya kecil dulu mak bapak saya kata private zone. No coming into my private zone. Ataupun sekarang dalam zaman sekarang ni red zone lah. Red zone okey, red zone. Red zone. Okay. Jadi kalau kita umur 2 hingga 5 tahun tu mereka dah belajar di prasekolah di taska. Cikgu-cikgu pun ajar bahagian anggota badan. Tapi cikgu-cikgu di taska pun jangan lupa. Ada bahagian anggota tertentu yang perlu kita bagi tahu, bahagian ni sempat ni red zone. Kalau ada sesiapa yang pegang, raba dan sebagainya, bagi tahu. Jadi apa? Dia ada 4 bahagian yang penting tu. Satu ialah bibir. Okey. Bibir. Alright. Yang kedua ialah bahagian dada mereka. Baik. Yang ketiga ialah bahagian alat sulit, bahagian alat kelamin mereka. Okey. Dan yang keempat ialah bahagian sebelah belakang. Alright. Jadi 4 bahagian anggota badan ini sangat-sangat perlu dijaga. Okey. Masuk pula umur 6 hingga 8 tahun. Bagi tahu, hanya orang-orang tertentu sahaja boleh pegang bahagian-bahagian ini. Termasuklah ahli keluarga. Sebab itu kalau dalam keluarga itu, memanglah semua mak ayah sayang dengan anak-anak. Jadi tak semestinya kalau nak tinggalkan dekat taska ataupun nak tinggalkan dekat sekolah, kasih sayang ditunjuk melalui mulut ke mulut pula. Ciuman mulut. Itu elakkan. Kerana ini kadang-kadang bila dilihat oleh anak-anak yang lain, pada mereka itu adalah lambang sayang. Lambang kasih sayang. Jadi kita tidak mahu nanti dia melakukan perkara yang sama pada kawan yang dia sayang, cikgu yang dia sayang, disalahertikan. Kerana anak-anak ini dia tak tahu mana yang baik dengan yang buruk. Jadi masuk dah dia tahu semua bahagian mana tak boleh sentuh, siapa yang boleh sentuh. Jadi masuk pula umur 8 hinggalah masuk ke 12 tahun ni, kita dah mula bagi tahu dia untuk pendidikan reproduktif ini. Abang bentuk badan macam ni, cuba tengok gambar ayah, cuba tengok gambar mama dulu begini, kayu tapi lepas tu jadi cantik gitar. Macam mana berlaku perubahan ini? Abang akan masuk dalam satu zaman nanti. Jadi kita bagi tahulah, kalau yang lelaki bagaimana akhir baliknya, kalau yang anak-anak perempuan bagaimana akhir baliknya. Dan begitulah seterusnya daripada 12 ke atas barulah kita sentuh tentang hubungan kelamin. Dan itu. Jadi bermaknanya bermula daripada awal lagi supaya sikap keterbukaan itu ada dalam diri mak ayah. Dan anak-anak pun, wah, mami daddy ni baguslah. Jadi apa-apa masalah tentang kesihatan reproduktif itu, dia akan tuju pada mak ayah. And also dia akan sedar. Dia akan sedar. Kalau dari awal kita ajar mereka, inilah patutnya berlaku di sini. Tak ada perasaan terkejut. Kalau terjadinya apa-apa perkara yang biasalah macam akhir balik ke apa benda ke, tak adalah
saya banyak jugalah masa saya zaman sekolah dulu, rakan-rakan saya yang panik, menangis, meroyan. Kenapa? Datang haid pertama kali kat sekolah. Lah, itu pun kamu terkejut. Faham tak? Dia macam, tapi kita tak boleh salahkan dia orang sebab dia orang tak diberitahu, tak diajar, tak dibiasakan. Itu satu. Kalau lah misal kata sesuatu yang tidak disangka-sangka, mereka dah tahu sistem pembiakan mereka, jadi boleh refer pada ibu bapa balik. Ya, betul. Kan? Sebab ibu bapa perlu sikap terbuka, dan keterbukaan ini patut ditanam dalam diri anak dan juga mak ayah ni daripada awal. Sebab kita, masyarakat kita memang masyarakat yang ada adab, segan dan sebagainya. Ya. Kalau macam saya zaman dulu-dulu pun, parents saya pun tak maklumkan sebab kerana mereka malu. Malah kita nak beli orang kata apa, sanitary pad tu pun kita pergi sendiri. Malu nak suruh ayah, malu nak suruh mak. Jadi di situlah maknanya saya rasa zaman berubah. Jadi kita punya keterbukaan pun patut terselah. Keterbukaan ke arah yang lebih positif lah. Ya, betul. Ya, dan perkara ini sebenarnya tidak patutlah dijadikan tabu. Ya, sebab kalau dia, bila kita naif ataupun cetek ilmu, dia akan lagi menambahkan lagi masalah yang akan datang, kan. Tapi kalau kita nak bincang mengenai kesihatan reproduktif, macam saya sendiri, saya ada anak perempuan, saya juga ada anak lelaki. Kalau anak perempuan tu saya okeylah sikit sebab memang background saya semua adik-beradik perempuan. So dah tahulah, dah dapat contoh mama dan papa aja. Yang lelaki ni macam mana, Prof? Ada beza tak? Ataupun kalau anak lelaki lagi sesuai suami saya? Dia sebenarnya apabila kita nak mendidik anak tentang pendidikan reproduktif atau kesihatan reproduktif ini, sebaik-baiknya dua kena bersama. Ya, kita tak boleh kata okey nak harapkan ayah. Katakanlah sesuatu berlaku dan ayah tidak ada di situ untuk memaklumkan. Jadi kepada siapa dia nak dituju? Kita nak cuba elakkan mereka menggunakan saluran lain untuk dapatkan maklumat tentang kesihatan reproduktif atau pendidikan reproduktif. Kerana dalam dunia sekarang ini, semuanya orang kata di hujung jari. Yang tidak elok pun di hujung jari. Jadi kita nak pastikan yang terbaik. Seelok-eloknya bagaimana nak bercakap dengan anak lelaki dan anak perempuan. Kedua-dua ibu dan bapa seelok-eloknya ada di situ untuk pastikan bahawa tengok, mama pun tahu, ayah pun tahu. Kalau ibu nak bercakap dengan anak perempuan pun perlu diketahui juga, supaya ayah kalau yang sebelum ini tak tahu pun dia kena tahulah. Ya, betul. Also juga masih tidak menjaminkan kehadiran ibu bapa waktu jangka lama. Ada juga single mothers, single fathers di luar sana, kan. Jadi mereka tetap perlukan tempat untuk mengadu hal-hal begini. So tak adalah rasa macam aku tak ada ayah ataupun aku tak ada mak, kan. Cari kat YouTube lah. No, insyaAllah ibu bapa itu, ibu atau bapa, peranan mereka berperanan. Okay, alright. Kita ada macam-macam lagi soalan nak ditanyakan kepada Prof, dan juga jangan lupa ada soalan daripada tetamu-tetamu online kita. Berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea dan Prof Mariani. Kita membincangkan kesihatan reproduktif, hubungan intim. Yang paling penting adalah kita sedang membincangkan cara-cara nak berdiskusi, nak bincangkan hal-hal yang macam kekoknya ini dengan anak-anak kami, anak-anak remaja kita. Itu menimbulkan soalan satu untuk saya. Prof cakap tadi paling sesuai adalah kita mulakan dari usia mereka dah mengenali perkataan, mengenali apa itu bahagian badan, 2 tahun ke 4 tahun, kan. Kalau lah misal kata Prof, kita ni pun sama je naif, sama je sedikit lambat di situ. Dah remaja ni barulah mula nak bincang dengan dia orang, barulah kita sedar pentingnya kita berdiskusi mengenai kesihatan reproduktif ni. Macam mana ya kalau kita dah termiss golden years tu? Dia kalau dah termiss golden year, memang anak tu pun akan rasa macam malunya nak bincang dengan mami, malu nak bincang dengan mama. Tapi nak tak nak, mau tak mau, perlu dilakukan. Dan strateginya ialah
kita selalunya dalam keadaan masyarakat kita ni malu ni, sebenarnya kalau kita dah malu ni kita tak tengok mata dah. Kita apa? Kita terus bincang. Maksudnya seperti yang kita ada bincang sebelum ini, kita duduk sebelah-sebelah. Betul. Okey, sambil memandu, nak pergi mana? Nak pergi shopping komplek. Okey, jom. Mama terfikir juga ya. Semalam kakak dah datang haid ni gini. Jadi kita mulakan bual bicara. Maksudnya bermula daripada apa yang sepatutnya kita perlu terangkan tentang pendidikan reproduktif. Okey, maksudnya kalau dalam keadaan akhir balik ini semuanya dah berubah, bentuk badan dah berubah, daripada orang kata tiang kayu jadi cantik, daripada suara yang keanak-anakan, kalau lelaki dah jadi suara garau, seolah-olah dulu tak ada misai, sekarang dah ada misai, janggut dah nampak macho. Dia puji-puji ya. Tapi daripada situlah maksudnya lepas ni ini sebabnya kadang-kadang kita perlu tahu, kalau katakan bila dah akhir balik ada satu hormon yang akan keluar tu, ini merangsang pula nafsu seksual. Hati-hati. Jadi maknanya buka storytelling lah. I see. Kita talk about. Okay. Buka katakan, kalau kita dah ada orang kata nafsu seksual, hati-hati pilih kawan. Kerana kalau kita dalam Islam sendiri, no hubungan kelamin selagi belum bernikah, selagi tidak ada hubungan yang halal di situ. No touchy-touchy. Lepas tu ambil pula contoh-contoh di luar. Sekarang ni cuba tengok dekat surat khabar. Buang anak depan masjid, buang itu dalam tong sampah. Kenapa berlaku? Itu kita baru lagi kita kata itu hubungan kelamin terlarang, yang tak boleh. Kenapa orang buat? Kerana nafsu. Jadi kena tahu. Mereka memikirkan hubungan kelamin kali pertama tidak akan boleh mengandung. Salah. Ada perkara-perkara yang kakak perlu tahu juga. Kakak ni mungkin kata, apa dia mah? Kita sambung kemudian. Dan kita mulakan bual bicara itu mula daripada dia akhir balik itu. Maksudnya masuk puberti itu sendiri. Kita tak bolehlah cerita nama agak itu dah lambat lah ya. Cuma kita perlu tahu bahawa apa pun yang berlaku setelah akhir balik ke, selagi belum menikah, selagi itulah kakak ini tanggungjawab mama, tanggungjawab papa. Okey. Adakah wajar kalau kita ingatkan mereka bila sampainya akhir balik, nafsu yang datang itu adalah sesuatu yang normal. Itu tidak menjadikan anda weird ataupun lain daripada lain, dan ia bukan salah sebab ia akan datang, kan? Cuma apa yang kita buat untuk mengawal. Betul. Itu yang kita harus bincangkan juga. Semua manusia dalam dunia ni masuk akhir balik mesti ada nafsu seksual. Tapi kawal nafsu seksual tu bagaimana? Di sinilah ibu dan bapa perlu ada sikap keterbukaan itu. Jangan malu-malu. Kita tidak mahu anak itu mencari saluran lain untuk mendapatkan pendidikan reproduktif tersebut. Dan juga kita tak nak mereka langsung tak mencari dan langsung tak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba dia akan sampai ke perkara yang akan lebih memalukan. Bukan sahaja kami, tapi juga anak-anak kami dan keturunan kami yang lain-lain. So that is the bigger picture lah. Okay. So kita dah bincang dengan anak kita kan. Yalah, bercerita mengenai nafsu dan sebagainya. Apa agaknya tahap lah, tahap yang macam kalau dah tak boleh dah, memang sangat dah tak selesa, sangat. Tapi saya harus juga bincangkan, harus juga terangkan pada mereka. Macam mana kalau dalam keadaan macam tu, apa yang harus ibu bapa lakukan? Dia kadang-kadang memang tak semua ibu bapa mempunyai sikap keterbukaan itu. Malu-malu, maknanya sifat pemalunya tu top 10 lah. Terlalu kuat. Terlalu malu. Jadi apa yang kita perlu buat, nak tak nak kena cakap juga. Cuma sekarang ini perlu menggunakan mungkin tontonan drama, filem, ataupun kes-kes seperti buang anak, dia ni bernikah, dia tu berkahwin dan sebagainya. Jadi semua yang contoh-contoh di luar sana kita boleh ambil sebagai satu, orang kata kalau dalam kelas pembelajaran ni kita kata satu set induksi. Kita cari itu sebagai bahan permulaan untuk kita mulakan kesihatan reproduktif. Dan akhirnya saya rasa bukan saja anak ini ada sikap keterbukaan, mak dengan ayah terlebih-lebih pula nanti. InsyaAllah. Jadi gunakan contoh-contoh itu semua seperti yang saya sebut tadilah. Dan yang paling bagus itu ialah contoh-contoh yang agak
negatif. Kita tidak mau yang negatif. Tetapi yang negatif itu boleh kita jadikan sebagai satu amaran pada mereka. Dan untuk memastikan amaran itu dimaklumkan, kita beri dia, orang kata, ajar dia yang sebetulnya. Teach. Kita dah talk, kita teach. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Alright. Okay, ada juga mungkin ada segelintir ibu bapa yang rasa macam kalau saya yang mulakan bincang, kalau kita yang mulakan perbincangan ni, nanti macam menggalakkan pula hubungan kelamin sebelum nikah ni, hubungan intim sebelum nikah ni. Ada ke sampai tahap macam tu? Kita perlu ingat, kita dah sekarang ni berada dalam zaman maju, Jadi mentaliti kita kena majulah juga, Kita sekarang kadang-kadang bila nak dimulakan pendidikan reproduktif, ada segelintir di luar sana, jangan. Kita bukan nak ajar anak-anak kita di luar sana untuk macam mana nak buat hubungan kelamin. Tetapi yang lebih asas seperti yang saya sebut tadi, sejak mula anak itu masih belum tahu lagi perkataan kita dah bercakap apa maksud dia, kemudian yang tadi saya sebut umur-umur tadi. Jadi maksudnya di sini ialah apa yang perlu dilakukan di sini ialah perbualan kita itu perlulah lebih kepada memastikan bahawa mereka tahu apa yang mereka patut lakukan untuk apa yang perlu dibuat. Kita tak minta dia kata nak adakan hubungan kelamin, tidak. Tetapi maklumat-maklumat, informasi-informasi itu sangat sesuai untuk mereka sentiasa berhati-hati. Mungkin kita mungkin kita sendiri betul terang secara orang kata eksplisit. Mama ajar ni bukan kata nak ajar, tetapi nak bagi tahu. Sebab hubungan kelamin yang terlarang boleh mendatangkan banyak penyakit kelamin. Dan sampai kesudahan ini satu masa nanti berlaku perkara-perkara yang kita tidak jangka. Sebab itu agama kita juga melarang hubungan kelamin sebelum waktunya. Okay, so basically kita fokus lebih kepada kesihatan sistem pembiakan sistem pembiakan ataupun sistem reproduktif kita, dan pada masa yang sama cara-cara untuk menjaga kesihatan yang bagus, dan pada masa yang sama untuk pada saya sendiri sebagai seorang wanita dan sebagai ibu kepada anak-anak perempuan, ia adalah sebuah simbol kehormatan seorang wanita. You know what I mean? So kita jaga mahkota. Mahkota. Kita jaga mahkota kita selain daripada jaga nama keluarga. Semua tu, itu antara perkara yang penting untuk ketahui. Okey, kalau saya sebenarnya saya ni one open mother, tapi anak-anak saya ada momen cringy lah, mami. Dia kata, mami cringe. Okay, so macam mana saya nak faham tak? Yang macam nak bagi diorang selesa. Kalau saya tanya diorang. Dia kadang-kadang anak-anak kita ni, sebab dia orang belajar banyak subjek kat sekolah. Kemudian sambung kat rumah pula, mama pula sambung pula jadi cikgu. Jadi tambah-tambah lagi pula cerita pula pasal kesihatan reproduktif. Mama cakap apa ni? Jadi itu yang saya kata sebelum ni tadi. Kita ambil contoh-contoh yang sesuai. Kalau kita sedang menonton TV ke apa, jadi daripada apa yang kita tonton tu, kita ambil itu jadikan sebagai satu proses belajar. Proses belajar ni tak semestinya kita one to one bercakap begini. Ini dah jadi bahasa klasik. Apa mama cakap tak faham. Tapi kalau kita ada contoh-contoh, pastinya dekat filem-filem tu ada elemen-elemen tertentu yang boleh kita jadikan bahan bantu mengajar orang kata kesihatan reproduktif. Tujuan untuk menghindar perkara yang tidak elok, tujuan untuk memaklumkan apa itu reproduktif, apa itu hubungan kelamin, apa itu yang dikatakan akil balik dan sebagainya. Jadi bila mereka tengok apa cerita-cerita yang ditonton dan sebagainya tu, okey, bertahanlah sikit daripada mama ni duduk depan, okey duduk sini, mama nak cerita. Okay. So kononnya dia tengah tengok K-pop, the romantic scene. You tahu kan romantic sweet, right? You tahu kan kalau you buat macam ni no good. No good. Later bila dah kahwin kan? Kan? Okay, alright. Contohnya macam itu. Okay, kita ada soalan daripada seorang tetamu online kita pada hari ini, iaitu Melati. Silakan soalan anda. Assalamualaikum. Saya nak tanya, apakah peranan ibu bapa dalam memastikan anak-anak mengetahui kesihatan reproduktif sebelum ke alam persekolahan, supaya di sekolah
anak-anak tidak mudah disentuh oleh rakan sebaya maupun guru-guru? Terima kasih. Very good question. Thank you Melati. Okey, apakah peranan ibu bapa dalam memastikan? Di sini ya, ibu bapa main peranan yang penting. Dan ibu bapa itu boleh orang kata mengukuhkan lagi apa anak-anak di taska atau tadika belajar. Okay. Sebab anak-anak dari taska tadika lagi mereka dah diajar bahagian anggota badan. Yep. Malah kita ada lagu apa? Head, shoulders, knees and toes. Kemudian knees and toes. bahagian yang lain tu tertinggal lah pula. Kesian. Jadi anak mungkin tiri kan? mungkin boleh dimasukkan elemen-elemen itu menggunakan term-term yang lebih sesuai supaya mereka faham. Dan ibu bapa di rumah pula mengukuhkan lagi. Tadi adik belajar apa kat sekolah? Nyanyi apa? Dia pun belajar lah. Jadi daripada situlah kita kata bahawa bahagian ini adalah bahagian yang paling penting. Kalau kat sini ada orang yang cuba pegang, ada orang yang cuba raba-raba, ada orang yang cuba ramas-ramas. No. Itu kena bagi tahu, balik bagi tahu ibu, balik bagi tahu ayah ataupun bagi tahu cikgu. Ya. Sebab ini kadang-kadang kita tahu bahawa kadang-kadang kita tak memaklumkan sebab kita sentiasa bersangka baik. Tetapi dalam keadaan dunia sekarang ini, bersangka baik itu bagus, tetapi dalam masa yang sama kita perlu ingatkan anak-anak ini sentiasa dengan memberikan mereka ilmu-ilmu ini. Dan ilmu ini kita berikan secara sembang santai. So kita kena lebihkan waspada daripada bersangka baik itu. Bersangka baik itu bagus dan harus diteruskan. Betul. Tapi waspada tu kena lebih sikit, especially nowadays ya. Okey, kita akan kembali lagi bersama dengan Profesor Mariani dalam topik bagaimana kita nak bincang mengenai sistem reproduktif dengan anak-anak remaja kami di Membina Juara. Kembali sebentar lagi. Selamat kembali menonton Membina Juara, membincangkan cara-cara ibu bapa boleh bincang mengenai hubungan ataupun kesihatan reproduktif dengan anak-anak remaja. Ya, kita ramai antara ibu bapa yang saya tahu, saya pun sebenarnya bila Prof bincang certain things, saya perasan muka kita ni macam kita pula yang cringe. Kenapa tah? Padahal I've had this conversation with my children. You know what I mean? Tapi akan tetap ada rasa sedikit tidak selesa itu. Itu adalah normal. Tapi itu bukan alasan yang bernas untuk kita langsung tidak mengambil endah, ya. Jadi, kalaulah misal kata kita dah sampai ke tahap di mana anak-anak kita ni dah remaja dan kita dapat tahu pula anak-anak kita ni dah pun belajar, dah tahu dah mengenai sistem reproduktif, hubungan intim sebagai hubungan kelamin dan sebagainya menerusi internet. Dia belajar through kawan dia. Kawan like blind leading the blind, you know. So apakah yang harus kita lakukan? Jadi kalau saya nak guna perkataan di sini, ibu bapa itu jangan terkejutlah. Ya. Kerana anak-anak kita ini lebih cepat daripada kita. Jadi kalau kita lambat, kita akan lagi tertinggal. Jadi bagaimana nak pastikan kita, orang kata, sama berlari dengan mereka? Maksudnya kita perlu terus berikan apa yang patutnya mereka tahu tentang hubungan kelamin. Dengan kata yang lain, orang kata pemulihan demi pemulihan. Pemulihan di sini maksudnya mungkin apa yang dia dapat daripada internet itu tidak baik untuk diri dia. Pada dia mungkin baik, tetapi disebabkan oleh dia tidak dapat maklumat itu daripada ibu bapa, dia ingat baik. Dan ini yang membimbangkan kita, terutama kalau mereka telah ada perasaan intim bersama dengan orang kata kawan yang lain. Kalau kita ada anak lelaki, kawan yang lawan jantina tu perempuan lah. Jadi telah ada perasaan itu. Jadi bila dia belajar dari internet, bila dia belajar dari kawan yang kita mungkin tak tahu bagus ke tak bagus, positif ke tak positif, boleh pakai ke tidak boleh pakai ke tidak, tak boleh pakai. Jadi ini yang membimbangkan. Itu yang saya kata tadi, kita lakukan, kita berikan dia ilmu, tujuannya untuk melakukan orang kata pemulihan demi pemulihan. Kita nak betulkan keadaan yang salah yang mungkin dia dapat daripada internet dan rakan sebaya. Dan macam mana kita nak tambah apa-apa maklumat tu? Kita tanyalah dia. Apa lagi kakak dah tahu? Apa lagi kakak dah tahu? Dengan siapa kakak bercakap? Ada dengan siapa? Dalam satu kumpulan tu ada berapa orang? Lelaki ke perempuan ke? Semua ini perlu ada dalam fikiran ibu bapa. Perkara-perkara yang ada dalam elemen-elemen yang boleh membawa kepada hubungan kelamin. Kita tidak mahu nanti dalam kumpulan itu ada kawan lelaki. Kalau anak kita perempuan, kita tidak mahu ada juga kawan lelaki di situ. Kalau kita ada anak lelaki, kita tidak mahu pula
mereka dapatkan rujukan itu daripada kawan perempuan yang memang jadi best friend. Jadi perkara-perkara ini perlu diketahui oleh ibu bapa. Maksudnya kita sebagai ibu bapa ni kita ada banyak topi yang pakai. Kita kena pakai. Sekarang ni kita jadi penyiasat. Kita siasat, okey. Kita pause kejap tukang masak, kita pause kejap driver. Kita jadi penyiasat. Penyiasat pula. Baik. Penyiasat yang bagaimana? Penyiasat yang first class, second class? Tak kisahlah. Cuma sekarang ini perlu tahu apa lagi maklumat yang dia dapat daripada internet dan kawan-kawan. Tapi sekali lagi, sembang santai. Tidak boleh duduk depan-depan. Mungkin sambil-sambil minum, sambil kata, okey, jom kakak, jom teman ibu nak pergi nak pergi shopping, beli baju. Ini yang saya katakan secara tidak langsung. Dia takkan boleh elakkan diri. Yes. Tapi kena jalan juga. Baik. Alright. Okay. Kita ada soalan daripada Dahlia. Hai Dahlia. Assalamualaikum. Saya nak tanya, pendedahan mengenai ilmu reproduktif terhadap kanak-kanak dan remaja mendapat penentangan daripada segelintir masyarakat. Apakah pendapat Prof tentang penentangan ini? Dan apakah cara yang boleh digunakan untuk membuka minda masyarakat supaya ilmu kesihatan reproduktif ini didedahkan kepada anak-anak? Saya sedikit setuju dengan soalan ni. Macam mana nak cakap? How do I say? I'm very partial to this question lah sebenarnya. Sebab memang saya dari dulu, dari zaman saya di sekolah sampailah adik-adik saya di sekolah, kan kita jarak usia yang sangat berbeza. Dan anak-anak saya antara yang sokong pengajian ataupun pendidikan reproduktif ni, kesihatan reproduktif ni as a stand alone subject di sekolah. Tapi dari dulu sampailah sekarang macam-macam tentangan daripada masyarakat, ahli masyarakat yang lain. Kenapa? Why do you think there is such a tentangan di situ? Saya tak pasti mengapa perkara ini berlaku. Mungkin disebabkan oleh dari zaman dahulu pendidikan reproduktif ini tidak diwujudkan. Kalau diwujudkan, mungkin diwujudkan dalam subjek-subjek yang tertentu. Bukan dijadikan sebagai stand alone. Malah yang sekarang ini pun, walau bukan stand alone sekalipun, penentangan tu ada. Kerana ini biasa. Masyarakat kita kadang-kadang tabu dengan satu-satu perkara. Dan perlu ingat bahawa ketabuan masing-masing ini, ayat apa tu? Ketabuan. Ketabuan masing-masing itu boleh membawa padah. Dalam zaman keadaan yang sekarang ni semuanya bebas. Dan jangan lupa kita pernah bincang bahawa remaja, walau anak siapa sekalipun, anak doktor ke, anak imam ke, anak ustaz ke, mereka mahukan bebas. Betul. Dan apabila mereka dapat maklumat daripada saluran-saluran yang kita sendiri tidak tahu, terutama berkenaan dengan pendidikan reproduktif, jadi akan membawa padah. Jadi orang kata sampai masa untuk ibu bapa itu bersikap terbuka. Itu pun dalam konteks di negara kita, dalam sistem pendidikan, pendidikan reproduktif itu sebagai salah satu daripada subjek yang lain. Jadi pada saya itu tidak seharusnya menjadi satu masalah, kerana sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban kita untuk menerangkan lagi. Kerana yang paling penting sekarang ialah mereka belajar di sekolah tentang pendidikan reproduktif, tetapi ibu bapa lah orang yang paling sesuai untuk memberikan ilmu itu supaya anak tidak terjebak dalam mana-mana aktiviti-aktiviti yang melibatkan hubungan kelamin yang tidak sihat. Betul. And at the top of the list is that dekat negara mana pun sebenarnya adalah ibu bapa. Ada first to teach. Tapi pendidikan pembelajaran atau pendidikan pembelajaran kesihatan dan keselamatan sistem reproduktif ni, anda kata is on its standalone. It will have a proper syllabus. Kan? Dia tak adalah kita main campak-campak, you know what I mean? So itu mungkin kerana saya lebih saya memang menyokonglah idea itu. Tapi nak buat macam mana, so harap-harap masyarakat yang lain join me. Okay, kita ada Cempaka. Soalan seterusnya, silakan Cempaka. Assalamualaikum, dan saya nak tanya, apakah pendapat ahli panel mengenai mengetahui kesihatan reproduktif diajar oleh pihak sekolah yang dilaksanakan seperti di Amerika Syarikat? Wajarkah ia dilaksanakan di negara kita juga?
Okay, soalan ni ada sedikit sama dengan soalan sebelum ini. Okey. Tapi macam Lea katakan tadi, kalau saya rasa memang wajarlah sebab mana-mana negara pun kalau dia stand alone subject, silibus dia adalah sangat-sangat teliti, Ya, sangat teliti. disediakan oleh profesional, Ya. bukan sahaja guru tapi ahli medical, kesihatan mental, psikologis, segala apa benda semua. So Prof sendiri sebagai seorang pakar psikologis, adakah ia wajar ataupun tidak? Okey, kalau kita nak lihat kepada kewajaran itu, dia berbalik kepada budaya kita. Okey. Ya, budaya di negara luar berbeza dengan budaya di negara kita. Betul. Ya, dan penerimaan anak-anak di negara luar, hubungan anak-anak dengan ibu bapa di negara luar dengan kita juga berbeza. Ya. Kerana kita kita tinggi dengan adat ketimuran kita. Yap. Jadi kalau nak dijadikan, kita katakan boleh, wajarkah kita nak mengambil contoh apa yang dipelajari di luar sana? Ia melibatkan satu kumpulan pakar untuk membina kurikulum tersebut. Betul. Kerana dia bukan saja melibatkan isu-isu keselamatan dan lain-lain, dia juga melibatkan isu-isu budaya, Betul. kesopanan, kesantunannya, Right. ya, bagaimana hubungan ibu bapa dan anak-anak di negara kita sendiri, Yeah. bagaimana attachmentnya dan sebagainya. Kerana kalau di negara kita hubungan ibu bapa dengan anak-anak itu, secure attachment itu memang tinggi, ya. Tapi tidaklah saya nak katakan di luar negara itu tidak tinggi. Cuma keterbukaan mereka itu kita dapati lebih lagi, mereka lebih boleh menerima, ya. Kalau kita di Malaysia ni, kita ada sikap tebu, nak buat itu boleh, nak buat ini tak boleh, Tak sesuai. tak sesuai. Bayangkan kalau kita nak buat 1 tahun belajar tentang pendidikan reproductive, so on so forth. hubungan kelamin, kemudian bila nak datang akhir baliknya. Tapi itu semua dalam konteks pendidikan di Malaysia ada terdapat dalam orang kata subjek-subjek kesihatan itu sendiri. Ada, tetapi sana sini sini, ya. Dia kurang fokus di situlah kan. Ya. Kalau lah misal kata, ni saya bagi suggestion je lah, okay? Kita ambil pakar-pakar agama, ustaz ke mufti-mufti dan sebagainya. Kita juga ambil pendapat psikologis, psikiatris, guru dan juga doktor yang dari untuk memberi pendapat dari segi fizikal pula. Diorang sekumpulan ini yang come up with the syllabus, boleh ke jalan pada pendapat Prof? Itu susah sikit soalan. Okey, boleh jalan boleh ke, tak boleh ke, tapi jika itu menjadi satu matlamat yang dijadikan oleh sistem pendidikan kita dengan tujuan untuk memberi informasi tentang pendidikan reproduktif dalam masa yang sama untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, dapat dikurangkan statistik buang bayi, dapat orang kata dikurangkan statistik anak ikut pasangan kekasih dan sebagainya, kahwin lari dan sebagainya. Pada saya itu boleh berlaku, tetapi pokok pangkalnya adalah atas pengurusan makro. Sebab kalau yang Lia bincangkan itu, dia lebih kepada mikronya dulu. Jadi dapatkan kelulusannya dulu, barulah kita boleh adakan sama ada ini boleh berlaku. Tapi sebenarnya nak memastikan kita dapat satu kurikulum yang baik itu makan masa. Ya, sangat-sangat lama kan. So kita berbalik kepada ibu bapa. Betul. Ibu bapa zaman sekarang, silalah open your mind. Okay, kita harus bermula sikap lebih terbuka dengan anak-anak kami. Kita ada soalan daripada seorang bapa. Yes, tapi itu sebentar sahaja lagi. Kita akan berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Saya Sharifah Alea dan panel pakar kita pada hari ini, Profesor Mariani, sedang membincangkan cara-cara ibu bapa boleh bincangkan sistem ataupun hubungan reproduktif. Ataupun hubungan kelamin dan apa yang sihat, apa yang patut, apa yang tidak bersama dengan anak-anak remaja mereka. Kita terus ke tetamu online kita, seorang bapa, Encik Suhaimi, dengan soalan anda. Silakan. Terima kasih, Profesor. Saya ada soalan. Sebagai seorang bapa, bagaimanakah teknik yang wajar untuk
dibincangkan dengan anak perempuan isu yang kita bincang hari ini, yang lazimnya dalam masyarakat kita agak janggal. Aha. Ya. Betul. Betul. Tadi saya tanya kalau saya nak bincang dengan anak lelaki. Encik Suhaimi tanya macam mana dia nak bincang dengan anak perempuan pula. Sesuai juga. Itu yang masalah kita sekarang ini. Itu yang masalah anak-anak ini akan lihat pada saluran lain. Jadi sama juga jawapannya. Maksudnya di sini sekarang ni Cik Suhaimi dan juga isteri perlu duduk bersama-sama dalam membincangkan. Tapi kalau di sini Cik Suhaimi bukanlah duduknya siapa nak Ariana duduk depan ayah. Siapa lagi anak seorang nama Ali duduk depan. Tak boleh lah. Itu mungkin agak macam janggal lah sikit. Kalau saya pun kejanggalan tu ada. Mungkin santai-santai minum kopi ataupun waktu berpiknik kita buat penceritaan. Terutama kalau sekarang ni dah boleh pergi tepi pantai kan. Jadi tepi pantai tengok berlari-lari. Jadi di situlah orang kata Cik Suhaimi dan isteri. Jadi antara adik-beradik itu Ariana dan adik dia atau abang dia perlu dengar sama-sama supaya dia tahu apa bezanya dikatakan bahagian-bahagian yang penting di sini baik untuk lelaki maupun untuk perempuan. Jadi bila dia dah dapat pengetahuan di situ, tidaklah dia mencari-cari internet, tidaklah dia Google sana sini. Sebab Google ni tekan satu saja semua keluar. Masalahnya yang tak nak yang kita tak nak keluar pun keluar juga. Keluar Cik Suhaimi. Ini yang membahayakan. Jadi Cik Suhaimi dan isteri perlu berpakat-pakat sama-sama macam mana nak mulakan itu. Terutama kalau Ariana umur usia 12 tahun ya. Ariana 12 tahun kan. Dan pastinya Ariana pun dah akhir balik. Tanya-tanya. Dah mungkin dah akhir balik ya. Jadi di situlah orang kata keterbukaan itu perlu ada. Jadi Ariana bila tengok ayah, wah papa ni tahu semualah. Jadi kalau katakan ibunya tak ada di situ waktu apa-apa sekalipun, jadi katakanlah itu berlaku, maka dia tak perlu ada rasa janggal. Terutama kalau bapa itu bapa tunggal. Kalau ibu tunggal ada anak lelaki pun. Itu saya baru nak tanya. Kalau lah misal kata ibu bapa tunggal, single mother, single fathers yang memang sekarang ini ramai. Ya, betul. And dah lah macam-macam dia nak kena fikir nak borak dengan anak dia. Okay, this is what you're from a divorced family. Nak banyak terangkan. Ini kan lagi sistem reproduktif. Macam mana pula kalau nak mereka kalau ibu tunggal pun nak tak nak memang mereka terpaksa cakap. Betul. Jangan pula lah kata katakan Minah pergi jumpa aunty tu, aunty mana betul. Pergi tanya jiran sebelah. Dia jadi jiran sebelah. Jadi tak boleh lah ya. Jadi anak itu adalah tanggungjawab kita. Betul. Baik lelaki baik perempuan, kita yang melahirkan dia dan kita adalah orang dewasa yang mengetahui serba-serbi tentang pendidikan ataupun sistem reproduktif. Jadi kita tahu bila akhir balik, apa jadi ketika akhir balik, dan kita tahu apa akan berlaku jika ada hubungan kelamin yang tidak sepatutnya berlaku. Betul. Jadi tadi kita dah bincang tentang akan ada penyakit penyakit kelamin. Jadi perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Tambah lagi kalau anak itu anak remaja. Katakanlah berlaku sesuatu yang negatif, terlanjur. Ini akan memberikan impak pada kesihatan mental anak. Sebab itu saya kata tadi, ketabuan itu tak boleh ada dah. Baik. Kerana kesihatan mental sekarang ini, terutama dalam zaman sekarang ni, tambah lagi dengan pandemik ini, akan menambahkan lagi beban emosi anak itu. Jadi apa kata bapa tunggal ke, ibu tunggal ke, ataupun masih ada suami isteri, bersama-sama untuk memberikan maklumat tersebut. Dan apa yang pasti ialah kalau kita lihat daripada aspek keselamatan dan kesihatannya, kita berikan tip-tips apa dia yang sihat, apa dia yang selamat. Bahagian kita tahu, kita dah bagi tahu mereka sejak daripada kecil bahagian ni tak boleh sentuh. Tetapi hubungan kelamin itu pun tidak boleh berlaku selagi dia tidak melalui hubungan yang halal. Jadi dalam masa yang sama, kalau nak memilih kawan pun, pastikan apa yang paling penting ialah kemahiran abstinen itu. Kemahiran abstinen itu ialah kemahiran menolak. Dia kalau dah berkawan antara dua, orang kata sepasang dua pasang sejoli ni, lelaki dengan perempuan, katakanlah Andrew dengan girlfriend dia sepang ni, perlu ada orang kata kemahiran abstinen itu. Ada daya penolakan, tetapi daya penolakan itu berlaku dengan begitu subtle. Dan saling faham memahami. Biasalah remaja nak eksperimen. Itu sesuatu yang biasa. Betul. Seperti mana nafsu. Betul. Dia akan datang seperti biasa.
biasa. But itulah kita kembali kepada apa yang harus kita lakukan. It's the choices that we make. Dan jika sekiranya ibu bapa, baik ibu tunggal, bapa tunggal, kalau ada masalah, ramai kaunselor-kaunselor kita di luar sana yang memang dalam bidang ini, jadi boleh dapatkan maklumat-maklumat daripada kaunselor. Kita dalam satu Malaysia ini ribuan jutaan kaunselor. Mereka juga ada klinik-klinik counselling, klinik counselling mereka. Kita juga boleh rujuk kepada mereka yang berada di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Malah di sekolah sendiri ada guru bimbingan dan kaunseling. Itu semua disediakan untuk memudahkan, kerana sistem pendidikan kita pun tahu apa masalah yang akan dihadapi. Sebab itu guru bimbingan dan kaunseling penting, kaunselor penting, pakar psikologi juga boleh dirujuk. Begitu juga dengan pakar psikiatrik, terutama kalau ada kes-kes yang di mana ibu bapa mengalami sejenis trauma ataupun yelah macam a mental block kind of thing when it comes to discussing about these things. Then yes, of course, psychiatry. Okay, terima kasih banyak-banyak Prof. Sama-sama. Dan seperti biasalah kalau Profesor Mariani ada kat sini, bukan sahaja kita seronok bercerita, tapi kita dapat menimba banyak ilmu. Dan andai kata anda semua masih lagi tertanya-tanya lah, kami tetap tak selesa nak membincangkan topik ini dengan anak-anak kami, okey? Sistem reproduktif ke apa benda ke, seperti Prof Mariani cakap tadi, ada banyak badan-badan kebajikan yang boleh kita yang boleh bantu kita atasi bersama-sama. Yang penting ibu bapa di luar sana, saya sekarang ni bercakap bukan sebagai seorang ibu, tapi sebagai seorang anak yang sangat-sangat bernasib baik, mempunyai ibu bapa yang sangat mempercayakan saya, beri kebebasan, dan pada masa yang sama dari usia seawal saya boleh ingat lah, from as young as I can remember, telah pun menyiapkan saya dengan segala maklumat yang diperlukan, tanpa menggunakan kisah-kisah fantasi ataupun perumpamaan kepada bunga lah dan segala burung kan, tidak. Sifat keterbukaan ibu bapa saya telah menyelamatkan saya dalam banyak situasi yang kalau diorang tak ada, memang akan jadi sangat tak best. Okey, jadi alhamdulillah, dan saya harap itu dapat kira macam beri ilham juga kepada ibu bapa sekarang ini untuk terus bersifat terbuka dengan anak-anak anda, hanya kerana ini dalam jangka masa yang panjang akan menguntungkan bukan sahaja anda tapi anak-anak anda. It keeps them safe. When they know they can trust you, when they know that you are their safe space, they will feel safe, they will want to stay safe. So insyaAllah, tak tahulah betul kan ini sebagai seorang yang melaluinya. Memang pakar betul. psikologis? Ya, betul insya-Allah. Jadi sepatutnya di sini adalah pendidikan reproduktif itu tidak boleh saja mengharapkan pihak-pihak sekolah ataupun pakar-pakar, tetapi perlu bermula dari rumah lagi, perlu bermula daripada anak itu kecil lagi, menunjukkan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan sikap keterbukaan yang kedua ini sangat penting Dan baik dia sama ada dia ibu tunggal, bapa tunggal, perlu menghadapi bersama-sama, tidak boleh ada perasaan janggal, malu dan segan. Itu pada saya tidak menjamin kesihatan dan keselamatan anak-anak, terutama dalam aspek sistem reproduktif mereka itu. Dan kita kena jaga anak kita sebagaimana kita jaga perkara-perkara lain dalam rumah masing-masing Betul. Yang itu yelah, fikir gaji, jaga gaji, jaga makan, jaga minum, itu pun kita kena jaga juga. Betul. InsyaAllah. Okeylah, kalau misalnya kata anda perlukan apa-apa maklumat tambahan ataupun mungkin anda ingin berikan feedback sedikit sebanyak, boleh layari laman media sosial kami yang tertera di bawah ini. Please like, follow, share, apa lagi yang boleh dibuat, double tap, apa lagi, semuanya go ahead. Okay, yang penting we would love to hear from you as well. Dan jangan lupa untuk terus bersama episod-episod Membina Juara selepas ini, kerana topik yang akan datang ada kena-mengena dan berat tapi harus dibincangkan. Okay, so pastikan anda bersama kami untuk episod yang seterusnya Membina Juara. Saya Sharifah Alea. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Bye.